Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Sebelum ini terdapat isu panas. Ini adalah berkaitan dengan peruntukan untuk ahli parlimen. Kenapa jadi isu? Sebab ada pihak yang tak nak berunding. Bila tak nak berunding, jadi tidaklah dapat peruntukan untuk ahli parlimen. Saudara-saudara, akhirnya apa keputusan Anwar yang terkini? Nah, kali ini Muhyiddin diajar pula. Anwar tempelak Muhyiddin. Nak jadi hero jalanan, belajar dulu. Akhirnya Muhyiddin sebagai pengurusi Perikatan Nasional terima berita paling menduka citakan ini. PM Anwar berkata, ruang untuk perbincangan antara kerajaan dan pembangkang mengenai isu peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang sentiasa terbuka. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata, sebarang isu berbangkit turut boleh diutarakan menerusi mesyuarat dan draft memorandum persefahaman yaitu MOU. Peruntukan pembangkang juga boleh dipindah jika perlu. Oke, baik saudara-saudara, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan produk. Anda boleh pilih mana satu produk yang Anda rasa ngam di hati, sesuai di mata. Boleh klik produk di bawah ini. Saya ada selitkan beberapa produk. Order macam biasa, macam dekat Shopee, sangat mudah dan simple. Dalam artikel ini, saya dahulu 5 mesyuarat semasa jadi pembangkang. Mesyuaratlah dahulu, draft boleh dipindah. Ini hendak bising di luar. Sebab apa? Nak jadi hero jalanan, belajar dulu, katanya kepada pemberita selepas menghadiri majlis sambutan hari hasil ke-29 di Menara LHDN di Cyberjaya. Hari ini bertarik 10 Mac 2025. Anwar berkata demikian bagi mengulas kenyataan pengurus CPN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mendakwa parti itu mempunyai sebab dan asas tersendiri untuk tidak bersetuju dengan syarat yang ditetapkan kerajaan dalam isu peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Muhyiddin mendakwa syarat yang ditetapkan dalam MOU berkenaan adalah luar biasa dan ketat, seolah-olah terpaksa menyerahkan segala-galanya kepada kerajaan. Adakah dalam syarat itu Anwar Ibrahim meminta untuk ahli parlimen daripada pembangkang, khususnya Perikatan Nasional, untuk menyokong beliau? Seperti mana yang telah dilakukan oleh beberapa wakil rakyat bersatu sebelum ini yang telah berpaling tada dan menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Itu pun disebabkan berkaitan dengan peruntukan untuk kawasan mereka juga. Jadi adakah maksud Muhyiddin syarat itu terlalu luar biasa dan seolah-olah menyerahkan segalanya kepada kerajaan adalah ahli parlimen PN, ahli parlimen pembangkang perlu menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Adakah Anwar Ibrahim mengarahkan mereka untuk keluar daripada bersatu, keluar daripada PAS, keluar daripada PN untuk menyokong beliau? Saya rasa tidak. Tapi saudara-saudara, akhirnya Anwar Ibrahim membuat pengumuman, menempelak Muhyiddin, nak jadi hero jalanan, belajar dulu. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan bapak yang saya hormati. Kali ini Anwar Ibrahim dalam satu pendedahan. Selepas menempelak pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin berkaitan dengan isu peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang, satu lagi pengumuman Anwar. Tak pastilah ini selepaskah sebelum, tapi kenyataan Anwar Ibrahim ini menyentuh berkaitan dengan gaji ahli parlimen sebanyak RM40.000. Saudara-saudara, menurut Perdana Menteri melalui satu artikel yang saya lihat daripada Malaysia Gazette, gaji ahli parlimen boleh cecah RM40.000. Takkan boleh miskin, kata PM. Adakah di sini ada pendedahan yang lebih panas daripada Anwar selepas ini? Oke, saudara-saudara, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan produk. Mana satu produk yang sesuai dengan Anda, yang
menarik hati Anda, menarik mata Anda, boleh klik, boleh pilih produk-produk yang saya share di sini. Tekan saja, boleh klik macam biasa, macam order dekat Shopee. Sangat mudah, sangat simple, harga pun berpatutan. Saudara-saudara, isu peruntukan yang tidak diberikan kepada ahli parlimen pembangkang yang didakwa menjadikan mereka miskin sepatutnya tidak timbul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia kerana gaji yang diterima ahli parlimen, termasuk sebagai allowance, boleh mencecah sehingga antara RM30,000 hingga RM40,000. Jelas beliau apa yang menjadi masalah sekiranya ahli parlimen itu tidak bijak mengurus keuangan mereka kerana gemar berhutang. Adakah di sini ada ahli parlimen daripada pembangkang yang sebenarnya mempunyai banyak hutang, sehingga mereka menyalahkan kerajaan tidak memberikan peruntukan, sedangkan mereka tidak mahu berunding. Mereka salahkan pula Anwar. Mereka kata mereka boleh jatuh miskin. Begitukah ceritanya? Hendak jadi hero jalanan, belajar dahulu. Jadi sekarang dia gunakan isu ini jadi riuh rendah. Ada yang katakan kami sampai miskin berhutang. Hendak tahu gaji ahli parlimen, semua mencecah 30K ke 40K. Siapa dapat 30K hingga 40K di sini? Yang kita bezakan adalah peruntukan itu pun untuk kawasan untuk rakyat. Diteruskan, cuma projek itu jalan terus kepada rakyat melalui ahli parlimen. Itu bezanya, kata PM Anwar. Beliau diminta mengulas kenyataan pengurus CPN Tan Sri Muhyiddin mendakwa parti itu mempunyai sebab dan asas untuk tidak bersetuju dengan syarat yang ditetapkan kerajaan dalam isu peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, dalam artikel ini berkata lagi, untuk menyatakan rakyat terbeban tidak benar dan menyatakan ahli parlimen jadi miskin papa kedana adalah tidak benar. Saya tak tahulah RM40,000 miskin lagi. Hutang kalau beli kereta banyak, istri banyak mungkinlah, katanya. Jadi saudara-saudara, siapakah ahli parlimen yang dimaksudkan Anwar ini? Ataupun ini hanya secara umum? Dan mungkinkah benar ada ahli parlimen daripada pembangkang ataupun mereka yang mendakwa mereka ini telah jatuh miskin kerana tiada peruntukan, sedangkan mereka ada allowance dan gaji sebagai ahli parlimen? Berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, bagi persiapan setiap jentera parti untuk mendepani pilihan raya umum ke-16 nanti, adakah dengan ini jentera parti daripada Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani perlu memilih penasihat bagi sesebuah negeri untuk memenangi negeri-negeri yang ditadbir oleh pembangkang? Contohnya Kelantan, Kedah, Perlis, Terengganu yang ditadbir oleh PAS Perikatan Nasional. Saudara-saudara, saya melihat dalam satu tulisan daripada Harapan Daily, ini pasti satu kejutan. Jadikan kuli penasihat PHBN rampas Kelantan. Seorang pemimpin veteran Kelantan telah menyeru agar tokoh veteran UMNO Tengku Razali Hamzah yang lebih dikenali sebagai Kuli dilantik sebagai penasihat gabungan PHBN untuk rampas kembali negeri Kelantan daripada PAS. Saudara-saudara, Anda boleh komen berkaitan dengan berita ini. Sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa produk. Anda boleh lihat produk mana satu yang sesuai dengan Anda. Harga cukup berpatutan. Banyak produk yang saya sediakan di sini. Order macam biasa, order macam dekat Shopee. Tapi melalui produk ini, melalui link ini akan membantu saya dan akan membantu channel ini. Kuli kekal sebagai pengaruh yang kuat dalam politik negeri Kelantan, kata mantan pengerusi Amanah Kelantan, Datuk Wan Abdul Rahim Wan Abdullah. Penyertaan beliau bersama kita
akan membantu terutamanya dalam menjelaskan persepsi buruk yang digambarkan oleh parti lawan. Kuli juga telah membuktikan kewibawaannya dengan memastikan kerusi Dun Nenggiri kembali ke tangan UMNO, tambahnya lagi. Beliau berkata begitu dengan merujuk kepada PRK Nenggiri yang menyaksikan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani yang merupakan ketua pemuda UMNO Gua Musang menewaskan calon PN Muhammad Rizwadi Ismail dengan majoriti 3.352 undi. Rahim mengakui misi menumbangkan PAS di negeri Cik Sitiwan Kembang adalah sukar, memandangkan PAS membentuk kerajaan di situ sejak 1990. Walau bagaimanapun, beliau yakin bahwa perpaduan UMNO dan PH boleh menumbangkan PAS. Usaha bersama diperlukan daripada semua parti pembangkang di Kelantan untuk mengantar mesej bahwa PAS lepas tangan dalam menguruskan negeri tersebut. Kepimpinan Kuli dalam gabungan UMNO PH dijangka akan mampu menetralkan PAS. Kepimpinan PAS Kelantan berdepan dengan pelbagai isu. Menteri Datuk Muhammad Nasruddin Daud gagal mencipta peluang pekerjaan baru untuk golongan muda dan juga tidak menyerlah dalam menyelesaikan masalah banjir semasa musim tengkujuh. Kumpulan Exco Negeri juga adalah pimpinan baharu yang kurang berpengalaman menurut tulisan ini. Apa komen Anda?